diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi topik yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah graduasi Ramadan, Madrasah Ramadan, yang mana nak cerita pasal kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Iaitulah satu macam soalannya pepatah Inggeris yang berkata, janganlah kamu jadilah seorang yang Rabbani, dan janganlah kamu menjadi Ramadani. Iaitulah yang bermaksud, jangan kamu jadi orang yang bertempuh sahaja baiknya, dan hendaklah kamu jadi orang yang kekal dalam keadaan mencari Allah punya keredaan di setiap waktu, dan bukan hanya terhad kepada bulan Ramadan semata-mata. Jadi apa yang kita nak capai dalam keadaan beberapa hari sahaja yang berbaki ini? Mungkin ramai di antara kita sekarang banyak berbicara persoalan tak boleh balik kampung, tak boleh balik raya bersama dengan family. Itu mungkin satu topik yang hangat, tetapi kita janganlah tenggelam dalam topik yang sedemikian rupa. Kita tahu bahawa COVID masih dalam keadaan yang sangat berbahaya, dan atas sebab itu kita juga perlu sentiasa berjaga-jaga dari sudut kesihatan dan menjaga kesihatan dan keselamatan diri dan ahli keluarga dan juga rakan taulan. Cuma pada hari ini kita akan bincangkan lebih sikit berkenaan kita akan bincangkan persoalan apakah ada checklist yang perlu kita laksanakan. Checklist yang perlu kita ada untuk kita sama-sama keluar sebagai graduan Ramadan yang tak perfect. Sure memang tak perfect, tapi kita harap ada something yang kita boleh capai supaya tak masuk dalam kategori yang Nabi pernah aminkan doa malaikat Jibril. Nabi pernah aminkan semasa Nabi naik ke atas mimbar, Nabi mengaminkan 3 kali. Para sahabat tak tahu, tak dengar apa sebabnya Nabi mengaminkan. Tapi sebenarnya Nabi mengaminkan itu kerana mendengar malaikat Jibril yang berdoa, antaranya adalah man adraka Ramadan falam yughfar. Maknanya malanglah, atau lebih kasarnya celakalah bagi orang yang dapat menghabiskan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan. Jadi atas sebab itu satu tugas yang berat, satu tugas yang besar, yang tak berapa ramai mungkin orang yang sedar tanggungjawab bulan Ramadan ini bukan hanya nak menyediakan alatan-alatan kuih-muih untuk hari raya, kan, semata-mata. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk memburu keampunan Allah, yang mana kalau kita gagal, maka kita dianggap malang, kita dianggap menerima kerugian yang sangat besar, malah kecelakaan. Maka ia satu tugas yang besar, macam buat PhD kat luar negara tapi tak habis lah, kan. Memang malang lah jawabnya. Kalau dekat UIA kena saman kan, RM500,000 kena bayar balik macam kan. Jadi itu dia punya tugas dia. Setiap tahun kita ada tugas itu. So bukan suka-suka, bukan kita seronok kita dengar bahawa dalam bulan Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Nabi kata dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Tiba-tiba Allah dah buat semua sekali, fasilitinya, environmentnya, ekosistemnya dah cantik untuk kita perform. Kita buat lebih kurang, kita buat tak bersungguh, kita buat ambil sambil lewa. Bukankah itu satu perkara yang, bayangkanlah kalau kita buat program yang bukan online lah, kita buat program dekat kuliah,
Kita dah buat perhiasan dia, kita dah buat dia punya banner dia cantik, dia punya backdrop dia cantik, dia punya banting, roller banting dia penuh dekat kuliah. Kita dah buat iklan, buat siaran radio, kita dah buat panggil televisyen, media pun datang. Tiba-tiba yang datang adalah 5 orang, kan? Yang menyambut kita punya program yang bersungguh-sungguh kita siapkan dia punya fasiliti dia. Bukankah kita selaku penganjur merasa bukankah kita selaku penganjur merasa kecewa ataupun merasa dipinggirkan, ya? So bukanlah Allah SWT merasa demikian, sebab Allah SWT ini maha suci daripada segala sifat makhluk, dan Allah tidak memerlukan kita, kita yang memerlukan Allah. Tetapi dari satu sudut untuk kita faham, Allah dah sediakan segala-galanya dan juga menggandakan amalan. Dan Allah SWT sehingga berkata bahawa man yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih, dalam hadis sahih Bukhari. Itulah Allah merujuk kepada manusia yang sanggup meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya kerana Allah. As-siyamu li, Allah siap nisbahkan puasa itu kepada dirinya. Dan Allah nisbahkan kepada dirinya, maknanya ia satu penghormatan yang maha tinggi. Dan kemudian Allah sebut wa ana ajzi bihi, akulah yang memberikan ganjaran kepada mereka yang berpuasa ini, mereka yang meninggalkan makan, minum dan juga syahwat mereka kerana aku. Allah kata demikian dalam hadis Qudsi, ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Maka dekat sini nak menunjukkan bahawa bahaya lah kalau kita buat sambil lewa, tuan. Jadi dalam tempoh 5 hari lagi ni, muhasabah diri saya sendiri, diri kita yang hadir, yang mendengar secara live ataupun secara recorded, sama-samalah kita buat sesuatu, tuan. Ya? Dan Nabi SAW pun manusia yang dijamin syurga itu, manusia yang terbaik di antara seluruh makhluk manusia, pun baginda bersungguh-sungguh menghabiskan Ramadan ini, seolah-olahnya baginda masih memerlukan keampunan, padahal baginda maksum. Nabi SAW pun disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarah. Nabi SAW apabila masuk 10 Ramadan yang terakhir, Nabi menghidupkan malam, mengejutkan isterinya, mengetatkan kainnya. Maknanya meninggalkan pleasure di dalam dunia ini untuk menumpukan kepada persiapan menghabiskan Ramadan dalam bentuk yang terbaik. Jadi itu Nabi. Allah dah siapkan ekosistem yang canggih untuk kita perform. Nabi dah tunjukkan, kalau kamu mulia tara mana pun, tak ada yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Tak ada. Tak ada seorang pun yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Ya, wali tara mana, kutub wali mana pun takkan mampu lebih mulia daripada Nabi. Ya, pun bersungguh-sungguh mengambil peluang yang Allah siapkan. Tiba-tiba kita, Nabi pun tidak, maksum pun tidak, ya, buat sambil lewa je, duk fikir pasal dunia kita saja lebih lagi daripada akhirat. Ya Allah, bukankah itu sepatutnya mampu untuk mengisahkan kita? Patutnya kerana sebab-sebab ini kita patut menitiskan air mata, memikirkan betapa culas dan cuainya kita. Ya, cubalah kita sama-sama menangisi dosa-dosa ini dan kecuaian ini pada malam-malam akhir Ramadan ini. Kerana air mata yang menitis, kerana insaf kepada Allah, kerana rasa kecuaian dan keculasannya, memohon keampunan kepada Allah. Nabi pernah kata bahawa ainan la tamassahuman nar, ainun bakat
min khasyatillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Nabi kata 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitulah mata yang menangis kerana takut akan ancaman dan azab Allah, dan mata yang berjaga malam pada jalan Allah. Jadi kita harap kita dapat menghayati checklist yang pertama itu, iaitulah mempergandakan amal ibadat sesuai dengan apa yang Nabi buat, sesuai dengan ekosistem dan semua environment yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah sediakan, agar kita sama-sama dapat maju ke hadapan dan keluar dalam madrasah Ramadan betul-betul sebagai seorang yang lulus, bukan sebagai seorang yang fail, bukan sebagai seorang yang lulus cukup makan. Jadi itu adalah checklist kita yang pertama. Baik. Jadi kemudian yang kedua, perlu juga kita faham pada akhir Ramadan ini lebih hebat lagi Allah sediakan malam Al-Qadar. Tadi saya dah sebut Allah dah tutup pintu neraka, buka pintu syurga, belenggu para iblis wa syaitan, ya, sampaikan dia tak boleh nak menggoda nafsu kita supaya lebih rancak, ya. So jadi Allah bagi pula bulan malam Al-Qadar yang khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana waktunya tidak diketahui dan menjadi rahsia Allah, dan diberikan sebagai hikmah untuk manusia berusaha mencari. Kerana itulah Nabi SAW sendiri, innahu kana ya'takifu fiha wa yataharra lailatul qadar khilalaha. Nabi SAW beriktikaf pada bulan Ramadan, duduk dekat masjid dan berusaha mencari malam Al-Qadar. Nabi pun berusaha, kan? Tiba-tiba kita tak berusaha langsung. Jadi memang menyedihkan, tuan-tuan, kan? Yang mana Nabi juga sebut iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dia pada 10 terakhir Ramadan. Jadi banyaklah perbincangan, ada yang sebut, Nabi juga sebut, faman kana mutaharriha fis sab'i fa mutaharriha falyataharriha fis sab'il awakhir. Siapa yang mencarinya, cari dah ia pada 7 malam yang terakhir. So jadi kita dah lebih lah, kan? Jadi adalah yang bincang ianya pada malam 27. Ramailah di peringkat ulama sedunia yang mengatakan pada malam 27, kan? Jadi banyaklah di peringkat negara Arab, biasanya malam 27 adalah malam yang paling meriah, ya. Dan ada juga ulama yang berpendapat setiap tahun memang malam 27. Dia tak berubah. Tapi walau bagaimanapun itu pendapat yang tak kuat lah. Pendapat yang lebih kuat ianya berubah-ubah. Sebab itulah kena mencari. Kalau dah tahu malam 27, tak pernah mencari dah, tuan-tuan. Dah tahu dah, yang lain tu tak perform lah. Kita perform malam 27 saja. Okey. Tapi apa pun, kita dah habis malam 21, 23, 25 sudah berlalu. Yang belum berlalu malam 27 dan malam 29. Apa pun, yang penting belum ke, sudah ke, dapat ke, tidak ke, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita terus berusaha. Maka siapa yang mengatakan dia semalam, itu biasanya orang tak dapat lah. Orang yang tak dapat akan dah kata dah sudah, kan? So, jadi kalau sesiapa yang dapat, dia tidak akan mengatakannya dalam bulan Ramadan. Bagi saya, orang yang dapat itu dia akan senyap, sebab dia adalah orang yang terpilih. Dan bila dia dapat, dia tak akan kepo-kepo. Sebab kepo-kepo dapat menunjukkan dia tak dapat. Kerana orang yang dapat, kalau dia kepo, menyebarkan bahawa malam semalam ke malam 3 ke malam 1 ke, dia punya perbuatan akan menyebabkan orang di sekelilingnya kurang semangat dah nak mencari Lailatul Qadar pada malam-malam yang berbaki. Maka itu bukan sifat orang yang baik.
Sifat orang yang baik, dia sentiasa encourage orang untuk meneruskan pencarian. Kalau kita dapat, kita beritahu ke orang, nak tunjuk, nak act pun kata, betul orang pun jadi down. Jadi itu kita ni dah masuk dalam perangkap iblis. Jadi sebab itu, kita tak perlu percaya kepada siapa-siapa yang menyatakan sebab mereka itu semuanya tak ada cara, tak ada measure untuk mengatakan mereka benar, ya, ataupun salah. Kerana tanda-tanda yang diberitahu bahawa itu dan ini cuaca, ia tidak terpakai untuk setiap zaman, setiap tempat. Ya, kalau itulah cuaca yang dikatakan dapat. Kalau kita dulu buat PhD, saya buat PhD di UK, hampir setiap malam lah maknanya Lailatul Qadar, sebab setiap malam memang cuaca ni gitu je kalau musim winter tu kan. So memang dapat setiap malam lah. So, jadi sebab itu tak boleh nak terpakai untuk setiap keadaan, untuk setiap negara. So jangan kita patah semangat, rasakan bahawa ia sudah berlalu. Jadi kita kena sentiasa mencari. Jadi kalau tak mengena pun, tetap kebaikan dan fadilat 10 akhir dan juga hari Ramadan itu masih ada. Dan bulan Ramadan itu sendiri masih penuh dengan kebajikan dan kehebatan. Ya, baik. Jadi dalam pada waktu kita cari itu, ada satu jenis doa saja yang Nabi ajar. Bayangkan, banyak-banyak bentuk doa yang boleh Nabi ajar. Nabi ajar kita satu doa yang pendek, yang mana Nabi sebut pada Aisyah apabila ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadar fama aqul?" Aisyah tanya, kalau aku dapat, sedar aku dengan dapat Lailatul Qadar ni, maknanya ada orang daripada perbincangan ulama, ada orang dia akan sedar dia dapat Lailatul Qadar. Memang betul. Ada orang dia tak sedar pun dia dapat. So ada dua-dua. Tapi yang penting dia tak boleh duk beritahu orang. Okey. Ya. Maka lepas dia, kalau kita tengah sedar kita dapat Lailatul Qadar ataupun kita tahu ini Lailatul Qadar pada malam ini, contoh kan, Aisyah tanya apa yang aku nak cakap, apa yang aku nak doa, maka Nabi kata quli, kan, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah Maha Pengampun, amat suka untuk memberikan pengampunan, maka berikanlah keampunan kepada aku. Jadi daripada banyak-banyak bentuk doa, panjang, pendek, maka yang terbaik Nabi ajar doa yang pendek. Supaya apa tuan-tuan? Kerana Lailatul Qadar ni waktu dia bukan 1 saat, bukan 1 minit, tapi 1 malam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah kata dalam Quran. Dia punya keberkatan dan kebaikan dia bermula daripada tenggelam matahari, iaitulah maghrib, sampai fajar, sampai subuh. Maka Nabi ajar kita doa yang pendek untuk capai kebaikan yang panjang dalam waktu yang panjang itu. Supaya apa? Supaya kita boleh mengulang-ulang selalu. Tengah duduk buat tesis, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Tengah baring, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hati pun boleh, sebut lisan lagi bagus. Kan? Tengah masak, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah. Kalau doa yang panjang, mahu dia. Tak boleh nak ngamal kita, tuan. Tapi Nabi beritahukan, ajar kita satu doa yang very practical, ringan di atas lidah, tapi berat atas timbangan Allah. Jadi bayangkan, memang sangat-sangat Nabi Allah SWT dan Nabinya nak memudahkan kita dapat pengampunan. Sampaikan doa yang jackpot orang kata, kan? Doa yang utama tu pun doa keampunan, bukan doa yang lain. Bukan doa dapat naik pangkat jadi Prof. jadi Prof. VK7, bukan. Doa terbitlah SI, Scopus, entah apa benda lagi kan. Terbitlah. Semua itu tinggal kubur masuk, semua itu tak ada Scopus ke, SI ke, citation punya berapa banyak ke. Semua tak berguna, tuan-tuan. Adalah guna sikit untuk orang hidup, untuk dapat manfaat
kot-kot dapat dividen dalam akhirat sebab kita tulis benda tu. Kan? So jadi, baguslah. Tapi, teruskan berjuang untuk kita sama-sama dapat keampunan Allah pada bulan akhir Ramadan ini. Ya, sebab tu doa tu pendek. Ringan-ringankanlah lidah membaca sambil-sambil bekerja, sambil-sambil relax dan seumpamanya. Setiap minit selagi banyak kita boleh buat lagi bagus. Ya, gitu keadaan dia. Baik, jadi itu yang keberapa entah. Sorry lah saya celoteh sajalah Okey, yang seterusnya lepas kita tahu doa. Okey, bagaimana pula kalau wanita yang sedang datang haid kan? Jadi adakah tergugat pula dah dia punya fadilat nak graduate ni, tengah-tengah nak graduate ni, alamak, macam mana nak perform? Kan, tiba-tiba tak boleh solat pula ni. Baca Quran pun ada masalah, kan? Baik, jadi dalam pertama sekali, betul lah solat memang tak boleh lah, kan? Tetapi baca Quran ada khilaf di kalangan ulama. Ya, kalau nak keluar daripada khilaf, contohnya mendengar bacaan Quran pun sudah cukup sebab wanita yang haid, bila dia taat, dia tak solat kerana dia haid, dia jaga benda-benda yang dia tak boleh buat kerana dia haid, itu pun diberi ganjaran oleh Allah kerana ketaatan itu. Jadi jangan kita rasa, alamak, kuranglah peluang aku. Tak. Kita taat, terhalang dan terhenti buat benda itu sendiri pun satu ganjaran kalau kita sedar. Kan? Sebab itulah Allah sebut apa nama tu, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, ada beza orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Beza. So kalau perempuan, doktor-doktor sekalian, wanita yang haid, yang tahu bahawa aku menghadkan diriku daripada perempuan ini kerana Allah SWT punya arahan, maka kerana ilmu itu sendiri sudah upgrade maqam dia, berstandard dia berbanding wanita yang tak solat, tak baca Quran semasa kerana haid, dan tak kerana haid habis, maka rugi lah. Jadi upgrade sikit, you dapat extra. Ya? Dalam keadaan kalau baca Quran, sebagian ulama silam dengan moden masih lagi kata boleh. Sebagai contohnya, kalau apa nama tu, sebahagian ulama mazhab Maliki dan fatwa ulama Saudi membenarkan membaca Quran melalui mushaf. Ya, mereka membenarkan wanita yang haid. Dan Profesor Dr. Muhammad Abu Laylah, Profesor Syariah di Universiti Al-Azhar, berpendapat yang sama. Boleh baca tanpa pegang Quran. Walaupun sebagian ulama Maliki kata baca daripada hafalan. Tapi maknanya sebagai orang awam, untuk mengambil peluang yang sebaik-baik pada bulan Ramadan, tanya saya peribadi, saya rasa boleh ambil ijtihad ulama yang silam dengan yang terkini ni, boleh buat. Tapi jangan, tak payahlah buat pada bulan-bulan lain. Tapi since ini adalah bulan Ramadan, 10 yang terakhir pula, kita ambil pendapat ijtihad ini, keluar daripada mazhab Syafi'i sekejap, walaupun sebenarnya ramai orang cakap jadi ikut mazhab Syafi'i, sebenarnya tak ikut pun. Jadi tak ada pun istilah keluar mazhab Syafi'i, sebab anda tak duduk pun dalam mazhab Syafi'i, berasa-rasa je ikut mazhab Syafi'i sebenarnya. Banyak saya boleh buktikan, tapi tak perlulah dalam konteks sekarang kan. Cuma saya nak beritahu orang awam, mazhab dia kalau ada ijtihad ulama yang memberikan faedah, bukan untuk meringan-ringankan agama, tapi untuk melebihkan agama, dan ada ijtihad ulama silam dan kontemporari mengharuskan, boleh buat. Perempuan dan tuan-tuan sekalian boleh beritahu isteri masing-masing pun tak ada masalah. Okey. Baik. Jadi selain daripada membaca Quran mengikut ijtihad sebagian ulama dan juga mendengar, boleh sudah tentulah berdoa, tak ada perlukan, tak ada masalah. Kan? Bersedekah tak ada masalah. Sebab bersedekah kita akan cerita kejap lagi. Tapi bersedekah tak ada masalah. Berdoa, berzikir tak ada masalah. Ya. Jadi wanita yang haid tak boleh solat saja. So baca Quran dah ada ijtihad ulama yang membenarkan. So dah boleh buat. Lagi apa nak buat?
sedekah, buat bakti kepada keluarga pun adalah ibadat. Ya, menyediakan makan untuk orang berpuasa adalah ibadat. Ya, memasak untuk keluarga makan sahur adalah ibadat. Jadi jangan jadikan dia hanya sekadar memasak. Rugilah. Jangan jadikan dia sekadar adat. Jadikan dia ibadat. Kalau adat, dia tak ada apa-apa niat. Dia buat tu just nak bagi makan lah. Nak siapkan untuk family. Maka kalau dia nak convertnya kepada ibadat, dia kena ada betul-betul faham niat dia dan kena betul. Bila niat dia betul, sebab tu Nabi kata niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang yang beriman lebih baik kadang-kadang daripada amalan dia sendiri. Sebab nak cerita, niat tu sangat penting. Letak duduknya boleh memberikan kesan yang besar kepada perbuatan kita. Yang daripada 0 jadi 100. Begitu tahap dia. Ya? Baik. Jadi itu adalah bagi wanita yang haid. Ya? Baik. Kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi pada akhir Ramadan ni untuk graduate dengan keadaan yang sebaik mungkin adalah mencantikkan sedekah kita. Ya? Mencantikkan sedekah kita. Kerana sedekah mendapat perhatian khas oleh Nabi SAW pada akhir Ramadan ini. Saya yang mana Nabi SAW dinyatakan menggandakan amal tilawah dan sedekah. Dalam banyak Nabi gandakan. Nabi gandakan menghidupkan malam, dia sebut tadi. Nabi gandakan apa lagi? Nabi gandakan sedekah. Sampaikan kita kena faham bahawa sedekah ini kejap saya apa nama tu disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala, kalau manusia itu boleh diberi tangguh ajalnya dan dia nak buat satu amal sebelum kerana penangguhan itu, apa yang dia akan dia buat? Ya? Maka dia akan bersedekah. Lanasaddaqanna, ya. Lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Okey, so jadi itu antara yang disebutkan. Kan pasti akan bersedekah dan kami akan pasti cuba menjadi seorang yang saleh. Jadi pada akhir Ramadan ini sama-sama kita cari ruang untuk bersedekah. Tapi tak mudah nak sedekah kan? Ada sebahagian kata mudah. Pergi je lah, pergi ke mana-mana NGO ke, Ikram dan seumpamanya. Ada Islamic Relief ke kan. Back in je lah tu kan. Tak perlu nak pergi cari orang ke, tak perlu kan. Kalau dah reti boleh lah kan? Kalau tak reti pergi je lah, cari kat mana-mana yang betul-betul ni bank in je. Malam boleh, siang boleh, boleh berlaku. Tak boleh banyak, sikit kan. Kerana Nabi SAW kata dalam bab sedekah ni, apa nama tu, antara sedekah yang terbaik al-jahdu bin muqil. Sedekah yang diberikan dalam keadaan kita pun ada sikit, tapi kita bagi. Kalau kita ada banyak, kita bagi, bagus. Tapi orang yang ada sikit tapi dia sanggup bagi, itu even better. Jadi kalau kita ada sikit, kita bagi. Ada yang lebih sikit, kita bagi juga. So that's adalah one of the best, apa nama tu, giving alms and charity daripada perspektif Islam. Okey.
Dan yang sebaik-baik daripada kita bagi itu pula, Nabi kata, "Dhi rahimin kashah." Kita beri kepada ahli keluarga kita yang miskin, yang kita paling tak suka. Sorry to say, biasalah dalam berkeluarga ni ada kadang-kadang adik-beradik ni suka bergaduh, daripada kecil suka bergaduh. Kan? Masa kecil dulu duk pukul-pukul, gigit-gigit tangan, gigit-gigit telinga. Kan? Dah besar taklah gigit. Tapi adalah dingin sikit sebab itu, sebab ini, sebab salah kata. So daripada ramai-ramai adik-beradik kita yang kita ada rasa tak selesa tu, kalau dia itu dalam keadaan yang memerlukan, ia adalah sumber pahala terbesar untuk kita. Itulah kita bagi pada dia. Jadi kalau ada yang miskin, 2 orang daripada adik-beradik kita, yang lebih miskin tu, yang kita suka, seorang lagi yang kita tak berapa suka. Yang kita bagi pada yang tak suka tu, lagi besar pahala. Jadi pilihlah, segeralah bagi pada mereka pada bulan Ramadan ini. Kerana besar pahalanya dan ganjarannya. Ya, kerana dia akan ada 2, Nabi kata dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, as-silah was-sadaqah. Kamu akan dapat 2 pahala, satu daripada menyambung silaturahim, yang kedua daripada sedekah itu sendiri. So kita harap kita mampu capai kepada tahap itu. Kerana Nabi pada bulan akhir Ramadan ini, dia lebih pemurah minar rihil mursalah, lebih pemurah lagi berbanding angin yang bertiup. Sebab angin bertiup tu pemurah dah tuan-tuan. Sebab bertiup tu semua orang dapat. Semua orang dapat dan memberi keselesaan kepada ramai orang, ya, dan memberikan sepoi-sepoi bahasa, keselesaan dan melata, ya. Tetapi Nabi SAW ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi disebut dalam hadis sangat pemurah pada akhir-akhir Ramadan ini khususnya, ya, sehingga kan setara macam angin yang bertiup lah. Maknanya itu perumpamaan lah kan. Ajwad min rih al-mursalah. Jadi atas mana itu kita tengok Nabi sendiri khatamkan Quran, Nabi sendiri menghidupkan malam, Nabi sendiri memberikan sedekah yang berganda-ganda. Maknanya berganda tu kalau kita nak buat benchmark tuan-tuan kan. Kalau kita biasa pergi solat Jumaat, kita bagi 10 riyal. Kan? Maknanya 1 bulan tu kot-kotlah, kalau kita bagi pun puratanya dalam 1 tahun tu, selain bulan Ramadan kita purata, kita bagi sedekah adalah RM50. Kan? RM100 atau RM1000. Pada bulan Ramadan saja RM2000. Contoh segitu. Kan nak tunjukkan bergandanya tu. Kalau nak jadi benchmark yang measured, kita buat bentuk macam tu. Kan? Dan menunjukkan bahawa memang banyak ni. Kan? Yang banyak. Ataupun kalau nak bagi canggih lagi tuan-tuan, gaji bulan ni dah masuk dah kot bulan lepas. Bulan lepas dah masuk. Bulan 4 dah masuk gaji kan. Gaji bulan 4, 1/3 disedekahkan. Boleh? 1/3. Boleh? Ke dah habis dah? Okay. 1/3 disedekahkan kerana 1/3 itu wathuluthu kathir. Nabi kata 1/3 itu banyak. 1/3 itu dah macam ibaratnya 1. Gitu. Yeah? So, ia dah kira ganda dah. Jadi kalau kita mampu bagi, dan malah dalam satu hadis yang lain disebutkan, ada seorang ni, panjanglah hadis dia. Nabi ceritakan ada seorang petani ni tengah-tengah agak kemarau sikit. Dia berdoa-doa lah agar turun hujan. Sebab dia punya pokok nak perlukan air. Tiba-tiba dia nampaklah awan hitam. Dia dah bersyukur dah, ya Allah, alhamdulillah nak hujan dah ni.
Tengok-tengok tak turun hujan lagi, awan tu dah sudah dibawa bergerak ke tempat lain. Dia alamak awan ni bergerak pula. Dan dia tu dalam kisah yang Nabi kisahkan ni, dia boleh mendengar, dia boleh terdengar macam ada satu suara yang mengarahkan awan itu untuk berlarak ke satu tempat yang berdekatan dengannya. Dia pun pergilah turut ikut jalan ke tempat tu. Sampai dekat satu kawasan kebun ni, hujan pun turun. Kan? Dia punya jealous, dia kata apalah sebab awan ni turun kat hujan ni turun kat sini. Dia pun tunggu owner dia datang. Jumpa owner dia, dia pun tanya, apa yang kau buat dia tanya. Dia kata aku tak buat apa-apa. Dia kata aku dengar suara ni suruh turun hujan kat tempat kau. Wah, dia kata kemungkinan ia adalah akibat kerana aku ni hasil daripada tanah pertanian aku ini 1/3 aku gunakan untuk aku dan keluarga. 1/3 lagi aku gunakan untuk tanah itu sendiri. Maknanya dia baja ke apa ke, pengairan ke sebagainya, benih ke macam itulah. Jaga daripada kena penyakit ke kan. 1/3 lagi aku sedekahkan. Itu dia. Jadi kerana 1/3 disedekahkan itu menjadi amalan dia, Masya Allah, Allah tetapkan rezeki dia, bagi awan khas untuk dia. Boom. Orang lain semua tengah kemarau. Macam, boleh buat? Kan? 1/3 gaji tuan-tuan, kalau Muhammadiyah 1/3 adalah 3,000, 4,000, okeylah buat. Bagilah, bagi kat suami boleh. Suka suami. Kan? Bagi kat suami boleh. Tapi suami tak miskin, cari yang miskin lagi bagus. Kan? Jadi kalau suami miskin boleh bagi kat suami, tak ada masalah. Tapi dia ada konflik interest sikit lah. Sebab bagi kat suami dapat kita juga. Jadi dia kena cari yang tak dapat kita, itu lagi bagus. Dapat pahala je. Ya? Baik, jadi itu kita nak cari. Jadi 1/3 kita beri adalah yang terbaik. Jadi kalau nak kira mudah, benchmark dia gaji kita. Ikut 1/3 gaji. Kita bagi 1/3 daripada semua duit line account bank kan, canggih sangat pula. Kan? Terlebih bagus power pula kan. Jadi mungkin tak ramai orang kan, dia lepas sedekah jadi peminta sedekah pula kan. Dia tak mau itu sebab Nabi pun tak mau kita ni beri sedekah, lepas tu kita jadi peminta sedekah lepas tu. Sebab tu dalam satu kisah, seorang sahabat ni dia nak sedekahkan semua duit dia. Dia kata aku nak tiru Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sedekahkan semua duit dia. Semua duit cash dia, harta-harta yang boleh alih, semua dia derma kan. Tu ada seorang sahabat ni nak tiru. Nabi kita tak payah tiru. Kan? Tak payah, jangan buat. Kan? Sebab apa pula? Orang Abu Bakar boleh buat. Abu Bakar lain cerita. Dia different league. Sebab Nabi tak mau ada sahabat yang lepas beri sedekah, dia pula minta sedekah. Dia pula tak mampu nak tunaikan tanggungjawab wajib dan sebagainya. Tak boleh. Ya. Kena tengoklah tangga mana. Ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kalau kita ada sikit baki pun, kita bagi sikit tu. Kalau kita bagi lebih banyak, yang lebih menderita. Kan, soalannya menderita quote and quote kan. Bagi 1/3 gaji, gigil nak tekan ni. Dekat bank to you ni. Gigil tangan ni. Bagi ni. Bagi juga. Lepas tu terkenang-kenang sikit. Terkenang-terkenang tu menunjukkan kita mujahadah. Bila terkenang-terkenang. Tapi jangan lama-lama sangat terkenang. Bahaya. Ni kita dah bagi 3,000 dah bagi. Pergi supermarket, terbayang. 3,000 banyaknya, aku boleh beli kan. 3,000 boleh beli tu, boleh beli ni. Kenapalah aku duduk ni. Dr. Zarudin ni pasal lah ni duduk ceramah kan. Marah saya pula kan. Kalau macam itu fikir, habis. Pahala hilang. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kalau betul-betul kita kena anggap dia tu macam, jangan fikir-fikir amal kebajikan kita. Khususnya sedekah. Sedekah ni memang satu ujian dia Allah bagi. Kita akan terfikir-fikir. Dan kita kadang-kadang nak take advantage. Kita akan rasa, takkan tak dapat apa-apa daripada sedekah aku nak dapat juga something, nama ke, orang puji ke, gitu. So kita pun nak tunjuk ke orang, kita pun nak beritahu ke orang, kita pun
kadang-kadang nak take advantage ke atas penerima. Itu natural berlaku pada ramai orang. Sampaikan Allah sebut dalam Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan penerima. Faham? Mengungkit-ungkit tu macam tadi dah. Contohnya kita bagi dekat siapa? Dekat ahli keluarga kita kan. Lepas tu awak jangan lupa saya yang bagi hadiah itu kan. Oh, duk cerita pula pada tahun lepas tu. Ingat lagi. Kan? Tu kalau bagi kat suami lagi lah. Suami marah sikit kan. Awak yang cakap banyak. Saya bagi awak 3,000 ingat tahun lepas. Masa bulan Ramadan. Habis. Hangus 3,000 punya pahala habis. Duit habis, pahala pun habis. Itu dia. Sama juga macam apa nama tu, ahli jurukuasa masjid kan. Dia lah yang bersungguh-sungguh buat masjid, buat kempen collect duit untuk banner extend masjid. Tiba-tiba dia dah dibuang daripada ahli jurukuasa, dia pun mengamuk. Ahli jurukuasa sekalian, saya ni pioneer ni masjid ni. Saya yang dulu awal-awal bersusah payah membuka denai, menyongsang arus. Tiba-tiba awak semua buang saya. Tak patut. Habis pahala-pahala semua. Hancur. Sedih main. Sama juga macam apa nama tu suami isteri pun sama juga. Dan suami bagi nafkah. Ungkit. Tapi suami bagi nafkah, ungkit memang tak ada harap betul lah. Sebab nafkah wajib. Ungkit apanya? Benda wajib tak boleh ungkit. Benda sunat ni logik lah juga. So kalau isteri tolong suami sikit ke, bagi nafkah ke, bagi anak sikit, bagi rumah sikit kan, lepas tu dia ungkit, abang cakap banyak nanti saya potong ni bayang bulan ni lah, biar abang so jadi habis pahala, habis potong, ungkit lah tu, menyakitkan penerima. Jadi itu penyakit, itu adalah pahala sedekah yang dia macam simpan dekat satu akaun khas yang belum confirm dapat manfaat ke akhirat tu. Belum confirm dapat manfaat ke akhirat. Mati tak ungkit, mati tak lepas nanti kita mati, kita tak ungkit masa kita sedekah itu, dan selepas sedekah kita akan dapat. Tapi kalau kita ungkit, habis. Jadi saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan, kita harap kita sama-sama dapat bersedekah pada akhir Ramadan ini dan tidak mengungkit-ungkit, kan ia akan merosakkan amal sedekah tersebut. Ya. Baik. Baik, ada soalan kat sini. Kenapa orang yang dah meninggal, kalau dia beri peluang hidup, dia pilih sedekah? Kenapa tak solat, mengaji Quran? Itu dia kita sebut tadi. Jadi yang pertama, kerana menunjukkan fadilatnya sedekah itulah. Itu sendiri, fadilat sedekah itu sendiri. Ya. Yang kedua, nak menunjukkan sebenarnya sedekah ni amalan yang paling cepat boleh berikan kebajikan, paling pantas boleh bagikan kebaikan kepada pemberinya. Al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla, Nabi kata. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Kan? Jadi kalau solat dan baca Quran pula mungkin akan ambil masa lah, tapi sedekah zub bagi gitu je. Sebab dia akan sangat terasa satu lagi macam dia ada banyak duit, banyak harta, yang mana setiap satu harta dia ni boleh convert jadi duit dekat akhirat, tapi dia tak buat. Macam tu solat atau gitu. Dia akan terbayang macam tu. Kalau solat, you nak kena ibadat dengan tubuh, dengan tenaga tu. Maknanya kita macam generate kebajikan tu daripada tenaga, daripada kosong. Tapi kita punya duit, kita boleh terfikir, maksudnya duit-duit kita yang banyak tu, semua tu boleh kita convert zub jadi mata wang akhirat in no time. So jadi masa itulah kita rasa, ya Allah, rugi je. Buat apa aku simpan banyak ni? Kan? Jadi itulah nak ceritanya salah satu perspektif yang kita nak jawab soalan yang kenapa sedekah akan dipilih untuk dilaksanakan sebagai ibadat untuk menjadi orang yang terus baik, dan juga sedekah ada dia punya pintu dan fadilat yang tersendiri juga.
Ya, jadi saya ada tulis satu buku tajuk Sedekah Luar Biasa. Kan? Sedekah luar biasa. Tapi tak tahu ada jual kat kedai lagi tak. Rasanya ada online kot. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut pasal kelebihan sedekah ni, bolehlah dapatkan buku ni. Kan saya tak ada jualan salahnya. Okey. Sekejap. Okey, ada dekat ni. Mana dia? Tu ada kat Shopee. Dekat Shopee ada tu, sedekah luar biasa, keajaiban amalan. Nak tahu jawapan soalan tu jangan lanjut nanti. Ada diskaun 10% cashback, bukan saya jual. Bukan saya yang jual, ini saya Google je. Ya. Pustaka Ilmu Sunnah. Right? So ada 200 muka surat. Jadi tak bolehlah saya nak menjawab dengan pendek ya. Okey. Baik, habis itu adalah bab sedekah tadi. Alright, so kita masuk apa lagi kita nak cerita. Baik, selanjutnya yang kita nak kongsikan selain daripada sedekah tadi, kita juga satu poin yang untuk kita graduate dengan berjaya ni adalah kita melihat balik pencapaian kita yang pertama dalam mengekang syahwat. Mengekang syahwat. Okey. Jadi yang mana saya dah sebutkan tadi bahawa hadis Qudsi Allah SWT sebut bahawa meninggalkan makan, minum dan syahwat. Maka walaupun kita sebut bahawa makan tu sendiri syahwat lah. Minum tu sendiri ada syahwat nafsu untuk makan dan minum kan. Tapi bila Allah khususkan syahwatahu, ianya merujuk kepada nafsu seksual. Nafsu seksual. Bagi nafsu seksual ini adalah satu benda yang sangat serius sampaikan Allah SWT sebut dalam Quran. Allah SWT sebut dalam Quran apa nama tu, perihal tentang solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dia. Sesungguhnya solat dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara fahsyak dan munkar. Fahsyak dan munkar. Nampak? Munkar tu apa benda? Munkar tu semua benda-benda dosa lah. Tapi kenapa ada fahsyak? Fahsyak itu sejenis munkar juga. Tapi kenapa di-highlightkan dan dia letak depan pula? Jadi dalam Quran, bila ada taqdim wa ta'khir, duduk depan dan duduk belakang, semua ada kesan. Dalam Quran, dia tak ada sia-sia. Bila Allah letak bubuh depan satu ayat, duduk belakang satu ayat, ada sebab. Maka sekarang, munkar tu dah cover semua jenis. Kan? Tapi fahsyak, dia ada satu segmen munkar yang khas. Maka dirujuk oleh kita tafsir, kita akan dapati fahsyak itu adalah dosa yang melibatkan nafsu seksual. Zina, khalwat, lesbian, homoseksual, LGBT, pornografi, onani, apa lagi, gangguan seksual, perkataan-perkataan lucah, semua. Semua tu. Jadi solat dapat menjadi kekuatan untuk kita kekang nafsu syahwat. Dan dalam bulan Ramadan, Allah ajar kita supaya kita train even more supaya kita dapat kekang nafsu syahwat. Sebab tu tak boleh bersama suami isteri di siang hari bulan Ramadan. Walaupun orang kata lah siang tak boleh, malam boleh. Yalah, malam boleh. Tapi itu pun tak ramai yang tak boleh buat. Walaupun malam boleh, siang tak boleh. Itu pun tak boleh tahan juga. Ada ustaz pula yang mengajar cara nak menipu Allah. Itu yang agak mengecewakan. Dia ajar dengan nipu Allah. Dia kata,
Kalau kita bersama suami isteri sehari, kena kafarah. Puasa lah, apa, berapa puluh hari kan. Kalau kena bebaskan hamba, hamba tak ada sama sekarang. Nak bebaskan bibik, bibik itu bukan hamba kita. Kan? Tak boleh bebaskan bibik balik Indonesia, sebagai bebaskan hamba, tak boleh. Bibik itu bukan hamba kita. So, jadi, dia kata macam mana? Dia kata, kita batalkan puasa dulu, kita makan dulu, lepas tu kita bersama dengan isteri. Ush, ini jahat ni. Jahat. Kan? Memanglah ada dalam kitab fiqah kata, kalau dah puasa tu terbatal awal, bersama, maka tak kena kafarah. Sebab yang kena kafarah, batal puasa dengan sebab persetubuhan. Tapi janganlah ambil benda tu sebagai loophole untuk kamu take advantage. Supaya orang sengaja batalkan puasa dulu, supaya boleh bersama dengan suami isteri. Ini adalah bukan perangai ustaz yang baik. Ini adalah talbis iblis. Ini adalah beletan iblis ke atas seorang yang ada ilmu sikit. Kan? Ilmu separuh lah. Kalau ilmu betul, tak ada ajar di situ je. Ulama dulu bincang untuk bincang kesan hukum. Bukan supaya suruh buat. Dia bincang kesan hukum kalau orang tu dah terbatal. Lepas tu dia bersama suami isteri, dia tak kena kafarah dah. Itu nak bincang dia punya kesan hukum. Bukan suruh buat. Ini kita duk suruh buat. Oh, teruk betul gitu. Kan? Padahal, the whole idea is jaga syahwat. Kekang syahwat. Bukan suruh belok-belok nak entertain syahwat. Itu bukan objektif puasa. Ya? Jadi kita kena faham. Baik. Jadi atas kerana itu, bila syahwat kita dapat dikekang dengan bulan Ramadan, solat kita akan jadi lebih mantap. Dan dia akan saling kukuh mengukuh. Ya. Jadi kuranglah masalah zina, khalwat dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Kerana masalah-masalah itu akan banyak merosakkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, jadi itu adalah syahwat yang kita kena jadikan checklist supaya kita sentiasa jauhi daripadanya, kerana bulan Ramadan ini patut kita graduate dalam keadaan syahwat kita lebih jinak. Ya. Dan juga makan minum tadi itu nak mengajar kita supaya kita graduate daripada Ramadan dalam keadaan kerana Allah kita boleh tinggalkan yang harus pun kita boleh tinggalkan. Itu apa ciri itu? Itu ciri orang bertakwa. Sebagaimana Umar Al-Khattab pernah kata, tarakna tis'ata a'syaril halal makhafatan riba. Aku sanggup tinggalkan 9/10 daripada sumber pendapatan yang halal kerana aku sangat takut kepada riba. Bayangkan? Kan? Jadi nak ceritakan bahawa takwa itu ciri dia sanggup tinggalkan benda harus kerana Allah. Apatah lagi haram, lagilah jauh. Syubhat pun jauh. Yang harus pun ditinggalkan kerana nak betul-betul elak jatuh dalam syubhat. Maka itulah nak ajar dalam bulan Ramadan. Supaya kita graduate daripada Ramadan. Benda-benda harus ni pun kita boleh tinggal. Kerana Allah. Bukan kerana tak sempat nak buat. Tak. Kerana Allah. Kalau kerana tak sempat nak buat, tak ada chance, itu tak hebat lah. Itu tak ada sampai matlamat. Yang sampai matlamat, la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Itu objektif madrasah Ramadhaniyah. Supaya tak jadi Ramadhanian, jadi Rabbanian, mestilah mencapai takwa. Iaitulah mampu untuk tinggalkan benda-benda yang syubhat. Dan dibelajar dengan kita belajar meninggalkan makan minum pada siang hari. Kerana Allah. Bukan kerana Ramadan. Tapi kerana Allah. Kalau kerana Ramadan, jadi Ramadhanian. Kalau kerana Allah, jadi Rabbanian. Itu je point dia. Kan? Jadi, bukan nak meriah. Bukan kerana bulan Ramadan, bulan puasa. Kita pun namakan dia puasa. Kita anggap dia puasa. Lapar dahaga. Sebab tu Nabi pernah sebut. Ruba sa'im. Laisa hazzuhu min siyamihi illa al-ju'i wal-atash. Dalam satu nas. Berapa ramai orang yang
Kemungkinan orang yang berpuasa itu tak ada dapat ganjaran daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oh, tak maulah tuan-tuan, kita jadi penat-penat je dapat dahaga je dapat. Kita nak lebih daripada tu, dapat takwa, dapat hampir pada Allah. We want to please Allah more. Kan? So itu adalah target kita. Baik. Selain daripada makan, minum dan syahwat seksual tadi, yang kita kena checklist juga sebagai Ramadan punya graduan adalah kita mula boleh menjaga lisan, lidah dan penulisan. Iaitulah dalilnya daripada hadis Nabi, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang bulan Ramadan dia tidak meninggalkan kata-kata yang buruk, tipu, perbuatan yang buruk dan penipuan, tiadalah Allah berhajat kepadanya untuk meninggalkan lapar dan meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki dan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi huraikan, dia kata ini maksudnya kalau siapa yang buat benda ni tak tinggalkan pada waktu Ramadan, puasa dia tak batal tapi pahalanya batal, kosong. Ya. Umar Al-Khattab pernah kata bahawa puasa bukan hanya tahan diri daripada makan minum tapi juga daripada cakap bohong, tipu dan cakap kosong. Ya. So jadi maknanya hari ini kita semua boleh tahu di zaman media sosial, kita semua jadi wartawan. Kita semua boleh jadi social influencer. Dulu surat khabar dengan televisyen je, social influencer dan media. Sekarang hampir semua orang boleh jadi media, boleh jadi sumber primer dan primer, bukan sekunder, primer. Seolah-olahnya dia jadi primer. Satu orang yang entah daripada nowhere boleh jadi viral satu dunia. Yes. Itu kehebatan internet yang boleh bawa malapetaka dan boleh bawa kebaikan. Maka bila kita keluar Ramadan, kita mula menjaga kata-kata kita. Kita mula lebih menjaga penulisan kita di atas media sosial. Walaupun kita pakai fake account. Ada orang pakai fake account, dia ada dua watak. Watak baik pakai account yang dia, watak ganas dia pakai satu account penipu dia. So, jadi account tipu tu tempat untuk menyakitkan hati orang, untuk bercerita politik, untuk menghentam orang itu dan ini, untuk menuduh kafir orang itu dan ini. Ada orang macam itu tuan, dia 2, 3, 4 watak. Na'udzubillah min dzalik. So kita harap kita dijauhkan daripada jadi orang macam ni yang kita mempunyai banyak watak dan tidak menjaga lisan di atas, di alam internet dan juga di alam hakiki. Ya. Dan yang seterusnya, saya tak ada nombor, seterusnya graduan Ramadan yang kita nak jadi supaya jadi Rabbanian juga adalah kita mula menjaga kemarahan. Kemarahan ini sebabnya Nabi sebut as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratan. Puasa adalah tembok benteng, pagar. Justru jangan seseorang itu berkata buruk atau melakukan perbuatan jahil lagi bodoh. Dan sekiranya ada seorang cari gaduh, mencercanya, mengutuknya, memakinya, lalu jawablah, aku berpuasa. Ya. Baik. Jadi dekat sini hadis Sahih Imam Bukhari nak ceritakan bahawa jangan kata buruk, dah sebut tadi lisan, dan juga sabar daripada kemarahan. Dan Nabi ajar kita, wa in sabaka ahadun faqul inni sha'im wa in kunta qa'iman fajlis. Kalau ada orang yang mencerca kamu, kamu cakaplah aku puasa, dan kalau kamu sudah berdiri, kamu duduk. Kamu duduk. Ya, supaya kita ubah posisi kita yang boleh melenting, memukul, menerajang dan sebagainya. So itu adalah satu daripada Abu Hurairah, ya, mengatakan demikian, riwayat Imam Ibn Khuzaimah. Mengubah posisi
adalah boleh mengubah kewarasan dan mengubah dia punya series of action tu akan terganggu lah. Kan dia tengah-tengah series of action dan perspektif dia nak membalas. Tetapi dia mengubah kedudukan, dia akan tempat untuk otak tu buat benda lain, lalu dia berfikir 2 kali. Contoh gitulah. Ya? Sebab marah yang tidak terkawal boleh menyebabkan kematian. Ada orang yang boleh membunuh anak, membunuh suami, bunuh isteri, boleh bercerai, boleh bunuh diri. Dan seumpamanya kerana kemarahan. Lalu graduan Ramadan patut mampu untuk mengawal kemarahan dia. Bersabar. Ya? Baik, jadi saya rasa itulah antara yang dapat saya kongsikan. Kita buka kepada soal jawab sebelum saya simpulkan. Nanti saya ada satu kesimpulan juga. Baik, ada soalan tak? Kalau saya boleh tengok soalan di chat. Saya kerja cashier kedai. Kalau ada orang lelaki beli air dan makan, adakah saya kena tanya dia puasa atau tidak? Menarik soalan. Dia masalahnya kadang-kadang dia beli, dia simpan untuk buka. Kan? Ataupun dia itu sedang bermusafir, kita pun tak tahulah kan. Atau dia beli untuk orang. So, jadi kita nak tanya pun payah juga. Kecuali lah dia beli tu memang dia nak makan kat situ. Itu tak boleh lah. Kita kena tanya dan kita tak boleh subhat lah. Tapi kalau dia bungkus, kita sebenarnya tidaklah dipertanggungjawabkan sampai tahap itu. Kan? Sebab itu urusan dia dengan Allah dan dia beli, dia tak makan depan kita. Dia bungkus. So, jadi kalau dia tak puasa pun sebenarnya, senang sangat seorang nak tak puasa sesuka hati. Kan? Dia pergi je belair, dia minum air pipe ke, dia pergi ambil air mineral, masuk dalam toilet ke, pergi duduk dalam bilik seorang-seorang kan, minum habis cerita apa nak. Tak boleh. Puasa ni dia dengan Allah. Dia bukan tanggungjawab kita manusia. Yang pejabat agama duk pergi tangkap yang makan tu sebab mereka, bukan sebab mereka tak puasa. Tapi sebab mereka mencarikan syiar pada siang hari Ramadan. Sebab tak puasa, tak boleh nak kontrol. Senang sangat orang nak berbuka. Badan berautoriti tak boleh kontrol. Sama sekali tak boleh kontrol. Tak ada faedah pun kontrol. Sebab memang tak boleh kontrol. So, kita tak perlu tanya bagi saya. Kecuali kalau memang kita itu ada restoran, tu lain lah. Kalau kedai, susah lah. Baik. Bagaimana kita beritahu ke ibu bapa kita mengenai amalan sedekah kita dengan tujuan menyejukkan hati mereka? Kita beritahu ke ibu bapa. Kenapa kita nak beritahu dia? Nak sejukkan hati dia, saya tak berapa faham konteks dia. Jadi kena hurai lagi sikit. Apa konteks dia? Sebab apa dia nak sejuk hati dia pula? Adakah sebab kita tak bagi duit kat dia? So nak sejukkan hati dia, kita sebut kita sedekah kat Palestin. Kan? So saya tak faham maksud dia. Kena hurai sikit. Orang ni pun dekat Facebook. Okay, tak boleh buat apalah. Susah sikit lah. Kan? Mungkin apa yang sebab Ustaz beritahu tadi kan, sedekah yang paling paling afdal adalah sedekah kepada adik-beradik yang miskin yang kita benci. Paling tak suka. Mungkin kalau kita bagi kepada adik-beradik yang kita tak suka tadi, so kita beritahu mak dan ayah lah, supaya mak ayah ni macam senang hati lah. Itu yang saya rasa lah. Saya rasa ini. Kalau bentuk macam gitu, saya rasa tak ada masalah lah. Maknanya kita bukan beritahu tu untuk menunjuk-nunjuk. Kan? Tapi jangan nak beritahu salah satu di antara usaha kita untuk mempertautkan di antara hubungan adik-beradik dan untuk menyukakan ibu bapa tu okey lah. Saya rasa kalau gitu okey. Baik, tadi sedekah 1/3 benchmark. Adakah selepas detail ni, kan? 1/3 sebagai benchmark. Adakah selepas settle monthly commitment atau macam mana? To be realistic and practical. Ikut kamulah. Kalau rasa
nak settle dulu monthly commitment pun boleh. Kalau nak terus pun boleh. Tapi janganlah kita terus 1/3 sampai monthly commitment tu kita terpaksalah meminjam. Tak mau. Tapi kalau nak tunjukkan betul-betul kita rasa nak bersedekah, monthly commitment tu kita ambil daripada duit simpanan kita yang lain. Nak tunjukkan tahap bahawa kita ni memang nak bermujahadah. Itu namanya mujahadah dalam bersedekah. Sampai kita terpaksa kaut daripada akaun simpanan kita untuk komitmen sebab nak 1/3. Maknanya seolah kita guna duit simpanan jugalah seolahnya sedekah itu. Kan? Pun boleh. Jadi bagi saya nak settle monthly pun dulu boleh, nak terus pun boleh, cuma ialah kita lebih faham lah keadaan kita. Semua jangan jadi fakir lah. Jangan jadi sampai bayar bank pun tak lepas. So, jadi kena penalti ataupun kena gharamah ataupun kena takwid. Jangan sampai tahap tu. Soalan daripada FB. Boleh atau tidak kita bersedekah dan niatkan pahala itu untuk orang lain? Contohnya ibu ayah yang telah meninggal dunia. Ya, boleh. Sedekah 4 mazhab semua sepakat boleh diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia dan sepakat 4 mazhab kata sampai pahalanya. So boleh. So bagaimana pahala untuk orang hidup? Pun dapat juga. Orang hidup pun dapat juga. Dapat juga. Tapi dapat macam mana? Allah Ta'ala alam. Sebab dia dah sedekahkan pahala. Kan? Tapi perbuatannya itu menyedekahkan pahala itu adalah amal. Amal ibadat juga. So dia juga akan dapat. Macamlah orang ketua keluarga, suami. Dia beri nafkah pada isteri dia dengan anak dia. Wajib. Tapi Nabi kata, bagi setiap nafkah yang fi imra'atik faya sadaqah. Apa sahaja yang kamu beri masuk pada mulut isteri kamu, ia adalah sedekah. Sedekah juga. Walaupun kata tadi kewajipan tak kira sedekah lah, dia kira wajipan. Tak. Allah punya rahmat. Walaupun kita buat benda wajib pun, Allah kira macam bonus juga. Macam itulah. Ya. Baik, yang seterusnya. Macam juga kita doa, macam mana kita doa ni kan? Kita doa Allah maghfir, kita doa untuk Allah maghfirli wa li walidayna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat. Kita doa, ya Allah beri ampun kepada aku, kepada ibu bapaku, kepada seluruh orang mukmin, seluruh mukminat. Kita doa untuk semua. Kita doa tu kita dapat. Sebab tu Nabi kata, kita doa pada satu orang, sahabat kita secara senyap, doa tu mantul pada kita. Mantul balik. Tahu faham Maknanya kita doa pada orang untuk, ya Allah berikanlah keberkatan kepada sahabat aku ni supaya dia gini. Kan? Kita tak beritahu dia, jangan beritahu dia. Ya, aku doa untuk kau tadi. Doalah untuk aku. Tak payah cakap di situ, tak payah. Bila kita doa untuk dia tu, malaikat terus bagi mirror doa untuk kita. Begitu tuan-tuan So itu kita harap kita dapatlah Boleh tak kalau kita sedekah dengan niat disembuhkan dari sakit atau dikeluar dari satu kesusahan? Boleh. Boleh. Itu namanya tawassul. Itu juga disepakati oleh 4 mazhab. Keharusannya kita berbuat satu kebajikan dan kita berharap selain daripada pahala, kita juga disembuhkan daripada penyakit-penyakit. Ya, sebab tu ada dalam buku saya tadi tu, sedekah luar biasa, ulama silam yang berubat dengan cara bersedekah. Dan ada mereka yang menyatakan bahawa sangat nyata mereka memperolehi kesembuhan itu. Ya, walaupun ada kadang-kadang itu adalah rezeki daripada Allah. Ya. Cuma nak cerita, memang sedekah itu disebutkan dalam hadis masari'ul as-su'i wal afati wal halakat. Ya. As-sadaqah taqiyu masari'il su'i wal afati wal halakat. Sedekah itu boleh mengelakkan kita daripada jatuh daripada bala, bencana dan juga kecacatan dan kehancuran. Ya, so jadi boleh. Adakah dikir ikhlas? Ikhlas, nak kata ikhlas itu
kerana Allah SWT kita sedekah itu, dan kita harapkan ganjarannya daripada Allah dan disembuhkan daripada penyakit kita. Sebabnya dalam hadis Sahih Bukhari juga ada sebut pasal 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua. Yang Nabi ceritakan setiap seorang itu nak keluar, dia kena sebut apa amal kebaikan yang dia pernah buat. Kan? So jadi amal kebaikan ni setiap seorang tu semua terbuka pintu kan. So jadi dia buat tu kerana Allah, tapi ada kalanya dia minta juga ihsan, rahmat daripada Allah agar memberikan kesembuhan di atas muka dunia ni daripada penyakitnya. Maka kalau begitu keadaan ni masih okey lagi lah. Ya, masih okey lagi. Baik. Yang seterusnya, sebagai pembayar zakat, kita dahulukan adik-beradik dan orang-orang yang dekat. Macam mana kalau nak confirm adik-beradik itu termasuk golongan yang boleh menerima zakat? Itu payah sikit lah. Itu sebenarnya nak kena tahu dah. Dia betul-betul, kita tengok lah dia punya pendapatan agak-agaknya berapa, cara kehidupan dia kan. Jadi kita kena kenal sikit, lebih sikit lah. Sebab biasanya pusat zakat, lembaga zakat, dia kena kaji. Dia kena kaji sebab itu memang tanggungjawab lembaga zakat untuk mengkaji. Dan kalau lembaga zakat ni dalam kitab Fiqh Zakat oleh Imam Qardawi, dia sebut dengan jelas, ulama Islam semua sebut, kalaulah amil dia distributekan zakat tanpa membuat kajian sebajarnya, lalu diberi pada orang yang salah, yang bukan asnaf, dia kena ganti. Jadi tuan-tuan jangan duk marah sangat lembaga zakat kata tak pergi buat kerja dan sebagainya. Dia tak macam orang individu yang boleh pergi nak bagi siapa-siapa saja. Dia kena buat kajian sebab kalau tidak dia kena tanggung orang punya amanah membayar zakat tu. Okey? Baik, jadi atas sebab itu kita kena buat kajian sikit lah sebab kita nak jadi macam soalannya bayar zakat. So kita kena tahu, tengok cara hidup dia. Tapi kalau ada dia pandai menipu, itu Allah Ta'ala alam lah ya. Dia tak terima zakat dari pusat zakat, tapi sebagai kakak kita tahu adik kita tak mampu bayar rumah sewa, kerja kampung saja dan sebagainya. Itulah macam saya kata lah, mungkin dia tak ada suami ke? Nak kena tahulah soalan ni dia ada suami atau tidak. Ya, dia tak terima kakak lah, tapi suami dia pun tak mampu ke, ataupun OKU ke, ataupun memang tak bekerja kerana dia buang kerja ke, nak kena tahulah ya. Kalau kita bayar zakat pendapatan secara potongan bulanan, kita bayar lebih dengan niat cover juga zakat emas. Dia zakat ni salah satu ujian dia, kita tak boleh nak buat remeh-temeh sangat. Dia tak boleh remeh-temeh. Dia macam kita buat haji lah. Dia tak boleh remeh-temeh. Kita kena belajar rukun haji, kerja haji, tahu macam mana nak bermalam di Mina, di Muzdalifah, nak pergi melontar, nak pergi tawaf, nak pergi sa'i. Banyak kena belajar tu. Tak boleh buat lebih kurang. Lebih kurang tak sah. Ya? So sama juga zakat. Dia tak boleh buat lebih kurang. So dia kena exact sebenarnya. Yang ini adalah kiraan-kiraan aku untuk bayar zakat duit. Yang ini adalah kiraan-kiraan aku untuk zakat emas. So kita kena tahu. Tu tak boleh yang ini masuk sekali lah emas tu. Tak boleh. Kita kena at least kita ada sebab. Okey. Kalau aku bayar gaji sebagai ini lebih lah sebenarnya. Lebih ni cukir pula emas. Emas aku ada macam ni. Simpan. Okey, yang ni lebih kurang dalam 400. Yang ini mungkin lebih, dia lebih 500. Okey, masuk emas sekali. Baru boleh. Kita dah ada congak-congakkan kiraan itu, barulah boleh. Kalau tidak, ni ada kot lebih. Ni ada kot. Masuk. Tak boleh. Tak boleh gitu. Jadi cara kita mengira itu adalah berpahala. Kita bersungguh-sungguh mengira berapa zakat kita berpahala. Jangan dok rasa susah. Memang susah itu pahala. Sebagaimana Nabi pernah sebut pada Aisyah, hazzuki ala qadri nasabik. Pahala kamu berdasarkan tahap keletihan kamu. Tapi ada ulama bincang lah. Nabi cakap tu ada konteksnya umum, tapi ada yang terkecuali. Yang terkecuali adalah banyak yang terkecuali, yang lebih ringan tapi pahala besar. Ada kan Nabi beritahu macam subhanallah bihamdi subhanallahil azim kan, macam itulah. Baik, soalan lagi yang terakhir. Macam mana pula bertawassul pada orang meninggal? Bertawassul pada orang meninggal ni khilaf di kalangan ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat pada pandangan saya adalah tak boleh. Tak boleh. Sebab sahabat-sahabat Nabi pun tidak pernah bertawassul kepada orang-orang yang meninggal
kepada Nabi sendiri pun. Bila kemarau, tak ada pun bertawasul dengan Nabi yang telah wafat. Tak ada. Yang disepakati bertawasul adalah dengan nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang mulia, maka kamu doalah dengan menggunakannya. Itu tawasul yang sepakati. Yang kedua, iaitulah dengan amal soleh yang kita buat. Boleh. Yang telah kita buat. Boleh. Ya. Yang ketiga, bertawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Disepakati. Yang masih hidup. Macam Khalifah Umar Al-Khattab pernah minta Al-Abbas doa untuk minta turun hujan. Dan Nabi sendiri pernah bertawasul dengan Umar nak pergi umrah, tolong doa untuk aku. La tansani fi du'aikum, jangan lupa aku dalam doa kamu. Boleh. Jadi orang yang mati khilaf. Tapi pada pandangan saya dalam perbincangan dalilnya yang lebih kuatnya, kita ambil yang 3 tadi sahaja adalah yang lebih kukuh. Bayar zakat, kalau untuk student, bayar zakat perlu ada tempat belajar atau tempat asal. Student pakai duit beasiswa ke ni? Kan? So jadi nak kena tahu ni, student ni ada gaji sendiri ke? Ataupun dia dapat duit beasiswa sahaja? Ataupun dia pun dapat duit zakat, dia boleh melanggar zakat? Ataupun duit PTPTN? Kalau dia duit PTPTN semua, sebenarnya baginya tiada zakat. Dia belum cukup zakat. Bermusafir dek belajar. Bermusafir. Tak apa clear keadaan pelajar ni. Saya tak berapa clear keadaan pelajar ni. Memang orang bekerja, sebaiknya di tempat dia mencari nafkah. Di situlah dia keluarkan zakat. Tetapi pelajar, dia sendiri sebenarnya belum cukup layak untuk keluarkan zakat. Kecuali memang dia ada pendapatan lain. Yang itu, dia keluarkanlah dekat tempat tinggal dia, boleh. Tempat belajar dia pun boleh sebab dia ada duit sendiri daripada mak ayah dia bagi setiap bulan 8,000 kan, mana tahu. Kan? Dia bolehlah keluarkan dekat mana-mana pun tak ada masalah sebab dia kira bukan bekerja, dia belajar. Ustaz, macam mana Nabi SAW menghabiskan malam-malam terakhir secara praktikal selepas tarawih? Oh, detail ni panjang cerita lah. Tapi bila Nabi disebut ahya lailahu, Nabi berintikaf. Nabi bertikaf maknanya Nabi duduk kat masjid sajalah. Nabi baca Quran, Nabi bersedekah pada sahabat-sahabat yang ada di masjid juga. Ya. Dan Nabi solat malam, ya. Masjid Nabi sebelah bilik tu je kan. Tak adalah macam kita kena pergi naik kereta kat masjid kan. Jadi dengan COVID ni pula lagi lah tak boleh iktikaf lah. Ya. Jadi itu yang Nabi buat. Nabi itu je Nabi buat. Sedang beriktikaf, sangat kuranglah makan dan minum. Dan tidak bersama isteri. Okay. Baik, dalam keadaan COVID, kekangan beriktikaf di masjid. Ya, betul. Ada ulama yang mengatakan kita disebab kekangan itu kita boleh sediakan satu ruang di dalam rumah kita untuk jadi tempat mihrab, tempat solat yang khas, dan kita boleh berusaha untuk berniat beriktikaf di situ. Tapi kita kena fahamlah apa dia syarat-syarat iktikaf. Tak bolehlah sambil-sambil duduk tengok televisyen, duduk situ sambil-sambil duduk melepak sembang banyak. Tak ada lah. Sambil-sambil duduk main phone lagi kan. Tak ada. Jadi kita kena buat ikut dia punya rules lah. Ya. Baik. Jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih dan sebagai penutup, jadi sekali lagi kita nak jadi Rabbanian bukan Ramadhanian. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan tak nak jadi baik hanya pada dalam bulan ini. Tapi kita nak juga jadi orang yang baik di luar bulan Ramadan dan mampu untuk bawa bekalan Ramadan ini untuk 1 tahun penuh sampailah Ramadan tahun depan kalau ada umur lagi dan belum sampai ajal lagi. Dan kita harap kita betul-betul tidak dicela kerana keluar daripada Ramadan tanpa mendapat keampunan. Maka sebab itulah pada akhir-akhir Ramadan ini, bagi mereka yang belum pernah menangisi akan dosa-dosanya, usahalah sebaik mungkin untuk menangis kerana mengenangkan dosa. Kalau sangat susah,
cubalah fikirkan dulu apa-apa yang menyedihkan. Kemudian bila dah start menangis, cubalah salurkan tangisan itu kepada dosa-dosa. Awal-awal tu sebab benda yang menyedihkan dalam sejarah hidup, lepas tu disalurkan kepada kepada mengingati dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dan juga memperbanyakkan sedekah, dan banyak-banyak sedekah. Jangan pula kita lupa zakat. Zakat fitrah saya maksudkan. Zakat fitrah adalah wajib bagi semua. Zakat harta, tengoklah haul masing-masing. Jadi mungkin ada yang belum sampai haul, belum perlu bayar lagi lah. Dan kita juga pada bulan Mei ni juga cukai pun kena juga. Tu dia. Cukai pun kena. Dia cukai pendapatan. Kalau dah tolak siap-siap, okeylah. Kalau belum tolak, nak kena kira balik. Jadi kalau tanya saya, tuan-tuan suka atau tidak, kalau tuan-tuan nak rasa lebih berbaloi cukai itu bayar. Ya? Walaupun orang boleh buat lawak lah, tapi bagi saya dia bukan lawak. Dia adalah salah satu kaedah untuk kita lebih berbaloi. Iaitulah kita niatkan cukai yang kita bayar tu sebagai sedekah. Pun boleh juga. Ya? Daripada kamu niatkan bayar cukai tu sambil maki hamun kerajaan, tak dapat apa-apa tuan. Duit pun habis. Baiklah kita ubah jadikan niat sedekah. Dan jadi tidak rasa marah-marah. Sebab sedekah tak ada boleh dianggap sedekah dengan marah-marah. Sedekah mesti dalam keadaan rela. Jadi kita bayar cukai, marah-marah pun tak dapat apa. Dapat apa-apa kalau marah-marah? Tak dapat apa-apa. Suka je lah. Jadi suka pun tak dapat apa-apa. Jadi suka dan niat sedekah, dapat pahala sedekah. Yang macam.